KPM. Saya Mira Nazir dan hari ini Mira akan menemani anda di rumah selama 1 jam untuk kita belajar subjek yang sangat menarik. Kalau boleh nampak dekat belakang Mira ni ada banyak sangat pokok tumbuh-tumbuhan ni. Kenapa ni? Sebab hari ini kita nak belajar tumbuhan hiasan untuk murid-murid menengah rendah pendidikan khas. Tapi sebelum tu suka untuk Mira ingatkan kepada semua yang berada di rumah untuk sentiasa patuh kepada SOP yang telah ditetapkan, memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19. Dan juga sedikit info yang Mira nak kongsikan kepada anda. Anda kata yang ada di rumah yang mungkin keseorangan, yang perlukan teman untuk berbicara ataupun berbual, tak tahu nak cakap dengan siapa, tak apa, anda boleh terus pergi ke laman rasmi moh.gov.my. Di situ ada talian psikososial COVID-19 dan perkhidmatan itu juga dikendalikan oleh sukarelawan Mercy. Jadi mungkin di situ anda boleh luahkan apa yang anda rasa. Baik, untuk hari ini kita nak belajar pasal tumbuh-tumbuhan ni. Kenapa ni dengan pokok semua ni ada banyak ni kan? Kalau nak tahu apa, kita kenal dulu cikgu kita. Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu Profil Guru. Baik, itu dia kita punya guru-guru kita yang sangat berpengalaman. Bersama dengan Mira di studio, Cikgu Zuhairi dan juga Cikgu Siti. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu kerana sudi datang ke kelas Mahir. Tapi sebelum tu, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu dulu. Dari sekolah mana Cikgu? Silakan. Okey, nama saya Cikgu Zuhairi bin Rahim dari sekolah SMK Seri Mahkota Merlimau, Melaka. Baik, Merlimau Melaka. Yes. Orang Melaka datang jauh ya? Okey, orang Melaka. Okey, Cikgu Siti pula? Okey, nama saya Cikgu Siti Ainul Murshidah binti Syamsuddin. Sekarang berkhidmat di SMK Orchid Desa Kuala Lumpur. Baik, Cikgu dari Kuala Lumpur. Ya, saya. Cikgu, saya dah fahamkan Cikgu dah berkhidmat 14 tahun. Ya, saya dah berkhidmat 14 tahun dalam pendidikan khas. Baik, dan Cikgu Siti pula? Saya dah 13 tahun. Wah, 14 dan 13 tahun. 27 3 tahun guru kita punya pengalaman untuk hari ini. Baik, Cikgu. Untuk hari ini kita nak belajar pasal tanaman hiasan ni. Apa yang kita nak belajar, Cikgu? Cuba Mira tengok apa Cikgu pakai hari ini. Oh, Cikgu ada pakai crown bunga. Cantik. Okey. Kalau kita tengok crown bunga ni dibuat daripada daun-daun dan bunga-bunga. Okey. Jadi sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ini adalah dalam topik tumbuhan hiasan. Okey. Baik, tumbuhan hiasan. Okey, Cikgu. Tapi kan Mira, biasanya kalau cikgu dalam kelas, cikgu akan nyanyi dulu dengan murid-murid. Okey, Cikgu nak nyanyi dulu. Okay. Supaya ada feel sikit. Boleh. Tapi saya tanya Cikgu selesa untuk nyanyi pakai mask ke tanpa mask? Mestilah tanpa mask. Tanpa mask. Okey, kalau macam tu kita SOP dulu Cikgu. Okey, ayo Cikgu kita sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Baik. Tu Cikgu, silakan. Cikgu Siti. Okey, terima kasih Cikgu Siti. Cikgu Zuhairi pula silakan. Okey, bismillah. Okey. Dan saya pula. Okey, bila kita sudah sanitasi tangan kita, baru boleh kita buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Ini untuk Cikgu Siti punya. Silakan Cikgu. Okey, kejap Boleh. Kacau pula ni. Okey. Cikgu Siti punya. Alright. Okey. Kemudian Cikgu Zuhairi pula dan saya. Sama-sama kita simpan di dalam sampul pelitup muka. Ingat tahu murid-murid yang berada di rumah, sampul pelitup muka ni kita kena simpan di tempat yang khas kan Cikgu? Supaya dia tidak terdedah dan juga kotor. Okey Cikgu. Tadi Cikgu kata sebelum kita mulakan kelas kita ni kita nak menyanyi dulu. Betul. Kita nak nyanyi dulu. Okey, murid-murid kat rumah boleh nyanyi sama-sama dengan Cikgu dan juga Cikgu Zuhairi serta Mira. Boleh. Okey, jadi kita boleh tonton video ni sambil nyanyi bersama-sama. Okey Cikgu, jom kita nyanyi. Okey. Ready Cikgu? Okey, ready. Ready, okey. Cikgu Zuhairi pun ready? Okey, ready. Terima kasih. Seumpama hamba dia dicemar manusia yang zahir ketawa
tumbuhan mentah, kulihat hijau. Cikgu Zuhairi. Ayo cikgu, Okey, Masih. mari kita. Oh, anak-anak tak boleh merasa mandi laut, bersaing main ramai-ramai. Alelo ni tua umurnya berjuta, kita usaha jauh ke dari malapetaka. Auzola ni kohoni nana hari kena makan asa. Oni bisa weh. Okey. Itu Dah, dia. barulah ada feel Okey. sikit kalau kita nak teruskan belajar hari ni. Okey, so kita sebenarnya nak belajar tentang topik tumbuhan hiasan. Tapi sebelum kita belajar tentang tumbuhan hiasan, kita mesti kena tahu dulu definisi bagi tumbuhan. Okey, jadi kita tengok dulu rajah di sini. Baik. Okey. Kalau kita merujuk kepada gambar rajah pokok di sini, tumbuhan ini sebenarnya adalah benda hidup yang mempunyai daun, batang dan juga akar. Okey, jadi cikgu nak tanya. Agak-agak Mira ni tumbuhan ke? Saya tumbuhan ke cikgu? Walaupun saya Cikgu berpakaian Zahiri, tumbuhan kalau ke ni? Mira tumbuhan mesti dia ada daun, ada Ada. batang, ada dahan. Walaupun saya berpakaian hijau, cikgu, saya bukan tumbuhan. Itulah Bukan, cikgu nak tanya. Walaupun benda hidup, pakai baju hijau, ini bukan tumbuhan. Sebab tumbuhan mesti kena ada daun, batang dan juga akar. Okey, sebenarnya Mira, tumbuhan ni dia ibarat nadi kepada kita sebenarnya. Kenapa agaknya? Saya rasa mungkin sebab tumbuhan tu dia bagi oksigen dekat kita kan cikgu? Ya, pandai Mira ni. Okey, tumbuhan sebenarnya dia membebaskan oksigen untuk kita bernafas melalui proses fotosintesis yang dengan bantuan matahari, karbon dioksida dan juga air untuk membina makanan sendiri. Okey, tumbuhan sebenarnya mempunyai, kita boleh bahagikan kepada dua bahagian, iaitu tumbuhan berbunga dan juga tumbuhan tidak berbunga. Okey, jadi kita nak test sikitlah Mira dan juga murid-murid di rumah tentang tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Baik. Kita ada satu permainan. Mari cikgu. Okey, jom kita naik ke atas dulu. Boleh, jom cikgu. Silakan. Okey. Okey, duduk sini Okey cikgu. Okey, di sini kita ada kad gambar, di mana Cikgu Zuhairi akan angkat kad gambar dan Mira akan tentukan sama ada pokok yang diangkat itu adalah tumbuhan berbunga ataupun tidak berbunga. Boleh, Kalau cikgu. betul, Cikgu angkat yang ini. Okey. Okey, so kita mula Cikgu Zuhairi. Tumbuhan pertama. Okey Mira, ni pokok alamanda. Okey. Berbunga ke tak? Berbunga ke tak berbunga? Berbunga ke tak? Saya tengok dia ada warna kuning kat situ, berbunga cikgu. Betul ke tak? Ya. Betul. Okey. Tumbuhan berbunga. Okey, seterusnya Cikgu Zuhairi. Okey, ni Mira, berbunga ke tak berbunga? Pokok apa tu? okey. Pokok apa tu? Ini lumut. Lumut. Kalau lumut dia mesti tidak berbunga cikgu. Okey, bagus. Jawapan yang Yeay. tepat. Okey, pandai Mira. Dah 20 markah dah cikgu. Dah 2 markah dah. Dua lah, bukan 20. Tak dapat 20 kan? Okeylah, bagilah 20. Okey. Seterusnya? Okey. Ni pokok bunga apa tu? ros Jepun. Bunga ros Jepun. Senang tanam pokok ni. Sebabkan dia dah bunga pun, nama dia dah bunga. Jadi dia tumbuhan yang berbunga cikgu. Pokok Okey, yang betul tak Cikgu Zuhairi agak-agaknya? Betul. Betul. Okey. Last. Satu tumbuhan akhir. Okey. Ni. Untuk Mira buat kosmetik. Wah. Pokok lidah buaya. Buaya. Agaknya Okey. berbunga tak? Kalau pokok lidah buaya ni cikgu, dia tidak berbunga sebab dia tajam-tajam ada duri. Okey, kita tanya pakar dia. Ni pakar ni. Okey, betul. Okey, betul. Yeay. So, berapa markah tadi? Ya? Berapa markah dah? Kita dapat 40 markah. Okey, Okey. bagus. So, hebat dah ni Mira ni. Ya. Berkenaan tumbuhan berbunga dan tidak berbunga dah okey. So, sekarang kita nak belajar tentang tumbuhan
hiasan. Kita Baik. kena tanya pakar kita. Okey, boleh cikgu. Tapi kan cikgu, tadi saya dah dapat 40 markah, dah full Okey, mark dah tu. Kalau kita berhenti berehat, boleh tak cikgu? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okey, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Siti dan juga Cikgu Zuhairi. Yes, Cikgu, tadi cikgu dah terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah jenis-jenis tumbuhan yang berbunga dan juga tidak berbunga. Sekarang ni cikgu, apa pula aktiviti seterusnya cikgu? Okey, terima kasih pada Cikgu Ainul. Terima kasih juga pada Mira. Sama-sama. Okey, tadi kita dah dengar penerangan Cikgu Ainul tentang tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Jadi, Cikgu akan terangkan juga tanaman hiasan. Okey, sebelum cikgu pergi lebih lanjut tentang tanaman hiasan, okey, cikgu nak tanya Mira. Mira tahu tak apa yang dimaksudkan dengan tanaman hiasan? Tanaman hiasan. Tanaman hiasan tu mungkin pokok yang kita tanam sebagai hiasan rumah kita, cikgu? Betul tak? Okey. Betul juga tu Mira, Okey. tapi kurang Betul. tepat sikit. Okey. Okey, tanaman hiasan ialah tumbuhan yang ditanam untuk mencantikkan dan menceriakan sesuatu kawasan. Okey, untuk pengetahuan Cikgu Ainul dan Mira, tumbuhan hiasan terbahagi kepada 11 kumpulan. Baik. Okey, untuk hari ini kita akan belajar 5 kumpulan sahaja. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita tengok paparan di slide. Okey, ada paparan disediakan. Boleh. Mari kita tengok paparan tersebut. Okey, paparan untuk apa cikgu? Untuk tanaman hiasan, kumpulan tanaman hiasan. Okey, tak apalah cikgu teruskan kepada kumpulan yang pertama iaitu pokok naungan. Boleh. Okey, untuk pokok naungan, cikgu ada bawa contoh pokok naungan. Okey, kita tengok ciri-ciri pokok naungan. Okey, pokok naungan mempunyai kanopi yang padat dan tumbuh rendang. Pokok naungan juga tumbuh tinggi melebihi 10 meter. Okey, sebab tu Pokok cikgu apa tu? cikgu tak dapat bawa pokok naungan sebab dia tinggi. Nanti kan tak muat studio kita ni. Besar cikgu pokok tu. Okey, ni Pokok Mira, apa cikgu tu? nak tanya ni pokok apa ni Mira? Tadi cikgu cakap pokok naungan. Maksudnya dia bukan pokok naungan ke nama dia cikgu? Okey, dia ada nama lain. Nama saintifik untuk pokok. Apa nama dia cikgu? Okey, nama pokok ni ialah pokok semarak api. Okey, pokok semarak api termasuk dalam kategori pokok naungan. Okey, kita terus kepada pokok yang kedua iaitu pokok palma. Okey, cikgu ada bawa contoh pokok palma. Okey, ini pokok palma, ciri-cirinya berbatang tunggal. Satu batang sahaja dan daun tumbuh merumpun. Pokok palma juga tidak mempunyai akar tunjang. Baik. Okey, contoh lain kalau Mira tahu tak? Contoh-contoh lain selain daripada pokok yang cikgu bawa ni. Contoh lain daripada Dia pokok berbatang tunggal je, lepas tu daun dia merumpun. Wah, daun merumpun. Saya tahu pokok ros je cikgu. Cikgu pokok ros tu cikgu akan terangkan selepas ini. Okey. Okey, selain daripada pokok palma hutan yang cikgu bawa ni, selain itu adalah pokok pinang merah, ada pokok palas kipas dan sebagainya. Okey, kita terus kepada pokok ros yang Mira tanya tadi ya. Okey. Pokok ros termasuk dalam pokok renek. Okey, pokok renek terbahagi kepada 3 kumpulan. Okey, yang pertama renek berdaun dan berwarna. Okey, cikgu ada bawa contoh berdaun dan berwarna pokok puding. Okey, yang kedua pokok renek berbunga. Contoh yang berbunga ialah pokok bunga. Okey, pokok bunga raya tapi hari ni tak berbunga pula. Itu daun dia cikgu. Okey, ni dah tinggal daun je. Okey, kita yang ketiga ialah pokok renek pagaran. Okey, cikgu ada bawa pokok renek pagaran iaitu pokok bunga jasmin. Wow. Okey, kalau kita tanam rapat-rapat nanti akan jadi nampak macam pagar lah, pagar rumah. Okey, kita terus kepada yang keempat iaitu pokok semusim. Okey, kita tengok ciri-ciri pokok semusim. Okey, ni contoh pokok semusim, pokok balu ayam dengan pokok marigold. Okey, ciri-cirinya ialah berbunga sekali sahaja. Okey. Okey, dia akan mati selepas berbunga. Oh, Sebab macam tu tu? kita panggil semusim. Wah. Dia berbunga sekali sahaja, lepas tu dia akan mati. Baik. Okey, Unik betul pokok tu cikgu betul. Okey, baik. Itu tentang pokok tu cikgu. Sekarang ni kita nak belajar pula tentang penghasilan kolaj kan cikgu? Okey, penghasilan. Silakan Betul. Cikgu Siti Ainul. Okey, Okey. so hari ni kita nak tengok
salah satu kepentingan tumbuhan iaitu sebagai hiasan. Okey, jadi kita nak membina kolaj untuk dijadikan hiasan di dinding. Okey, jadi kita ada bahan dekat sini. Okey, Mira boleh ambil itu bahan Mira dan juga yang tu bahan untuk Cikgu Zuhairi. Okey, terima Okey, kita kasih. mula terus. Okey, kita kena ada kertas warna. Okey. Kemudian daun. Kita dapatkan daun dalam 3 saiz daun. Okey, kita mula dengan daun yang bersaiz sederhana dulu. Mana satu dia cikgu? M ni cikgu Yang M tu, yang berlabel M tu sederhana lah tu. Okey, daun sederhana ni kita terus tampal je. Okey. Terus kita letakkan gam. Okey. Okey, dapatkan gam ni. Cikgu gunakan gam warna putih sebab yang ini adalah gam yang lebih kuat untuk kita tampal. Okey, kita nak membina kolaj kupu-kupu sebenarnya. Okay. Baik. Jadi daun ni nak dijadikan sebagai sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu. Cikgu, saya tengok dekat atas meja ni kan. Ada yang dah siap dah tu sayap kupu-kupu cikgu tu. Mungkin kalau cikgu boleh tunjuk kepada mereka yang berada di rumah. Okey, Boleh, senang cerita cikgu tunjuk terus. Sebab Baik. dia sangat mudah sebenarnya. Okey, ini dia. Wah. Yang dah siap. Okey. Cantiknya. Cantik tak? Okey, simple je sebenarnya. Okey, untuk kolaj daripada daun ni, yang ini kita menggunakan beberapa helai daun. Okey, kita dapatlah kupu-kupu. Okey, sebenarnya kolaj ni dia ada macam-macam teknik lah. Selain pada kita ambil dan tampal terus, kita boleh guna gunting dan tampal. Okey, contohnya cikgu bagi contoh ini adalah hasil daripada murid buat. Okey, murid nama Alif Ayam apa cikgu? Ayam kampung ke? Ayam kampung rasanya ni. Ayam kampung. Kalau kita tengok dari segi kreativiti dia, dia menggunakan daun beberapa teknik. Okey, di mana ada yang dikoyak dan tampal, okey, ada yang digunting-gunting daun kemudian dijadikan kolaj, okey. Dan daun pun dia menggunakan pelbagai jenis daun yang kering. Okey, jadi daun-daun ni boleh diguna semula untuk dijadikan hiasan di dinding. Okey, kalau Mira tengok di depan kita ni ada juga buku scrap. Ini buku scrap daripada murid cikgu. Okey, boleh nampak sini kan? Wah, murid bernama Azri cikgu yang buat buku kolaj ni. Azri Buku ni scrap ada 2 beradik, Azri dan Aiman. Sangat cantik. Okey. Kita tengok dia menggunakan daun. Daun untuk dijadikan muka hadapan buku. Okey. Wah, sangat cantiklah hasil tangan karya adik Azri ni. Okey cikgu, kita ada satu video yang kita nak tunjukkan juga kepada murid-murid di rumah iaitu video tentang buku scrap ni. Macam mana nak menghasilkan. Jadi kita tengok video ini dan anda jangan ke mana-mana.
Karpet hijau. Hari ni kita nak belajar pasal ni lah cikgu kan. Tumbuh-tumbuhan ni. Okey cikgu, sekarang ni ada pasir, ada pasu ni kan. Kita nak buat apa cikgu? Kita nak bercucuk tanam ke ni cikgu? Okey, sebenarnya Mira, hari ini kita akan melakukan satu aktiviti memindahkan anak pokok hiasan ke dalam pasu. Okey, sebelum itu Mira, cikgu akan terangkan etika berpakaian dengan peraturan-peraturan lain yang patut kita patuhi semasa melakukan aktiviti. Okey, kita perlu memakai kasut, boot, memakai sarung tangan dan juga perlu memakai topi. Okey, selain daripada etika berpakaian, kita juga perlu mematuhi peraturan lain seperti tidak berlari dan membuat bising semasa melakukan aktiviti perkebunan. Kita juga tidak dibenarkan makan dan minum di kebun. Kalau dahaga macam mana? Okey, kalau dahaga nanti minta izin dengan cikgu, awak pergi minum dulu kat dalam kelas. Okey. Kita juga perlu sentiasa mematuhi arahan guru sepanjang melakukan aktiviti. Baik. Okey, guru dah faham peraturan? Dah faham cikgu? Mari kita kalau dah faham, jom kita lakukan aktiviti kita. Okey, yang pertama sekali cikgu nak kenalkan alatan dulu. Okey, yang pertama kita perlu ada sudik tangan. Okey, yang kedua kita perlu ada pisau. Okey, yang ketiga kita kena ada pasu. Okey, jauh kat sana tu penyiram. Okey. Aina boleh terangkan? Okey. Dan yang paling penting sekali kena ada anak pokok hiasan. Okey, jom langkah kedua kita masukkan tanah dengan menggunakan sudik tangan sehingga 1/3 permukaan pasu. 1/3 memenuhi ruang pasu. Okey, 1/3 je Mira. Okey cikgu. Okey. Kalau lebih boleh? Okey, kalau lebih boleh menyebabkan anak pokok yang kita tanam melebihi permukaan pasu. Oh, okey. Cikgu, okey, cikgu. Agak-agak dah penuh. Cikgu saya nak tanya, kalau dalam pasu ni kan kita tak payah letak batu ke cikgu supaya pasir tu tak keluar? Okey, bagus soalan Mira. Okey, kalau kita nak letak batu ataupun serpihan pasu, itu adalah untuk pasu tembikan. Oh, okey. Alamak. Okey. Kalau untuk pasu plastik tak perlu sebab lubang saliran dia dah kecil. Okey. Okey, kita terus Okey, langkah seterusnya. Mira dah penuh belum? Saya Cikgu Aina dah penuh. Dah 1/3 kan? Ambil pisang. Okey. Potong bahagian bawah polybag. Okey. Okey, potong bahagian bawah polybag sehingga putus tau. Sehingga putus? Okey, sehingga putus. Okey, perlahan-lahan kita perlu mengendalikan alatan dengan betul semasa melakukan aktiviti. Sebab tajam kan pisau ni. Okey cikgu. Betul, pisau ni cikgu baru beli tau. Saya cuba potong cikgu. Okey, dah putus belum? Yang cikgu punya dah putus? Dah. Okey. Kemudian buang bahagian bawah polybag yang putus tadi. Okey, seterusnya masukkan anak pokok ke dalam pasu. Betul-betul di tengah tau. Nanti kalau kat tepi dah sengit kan nanti tak cantik pula pokok kita. Betul. Cikgu, kalau tak buang plastik polybag ni tak boleh ke cikgu? Tu langkah yang seterusnya. Okey. Dah siap belum? Dah hampir. Alamak, saya ketinggalan sikit. Okey, saya tak sudah. apa, Saya angkat cikgu. Cikgu faham. Okey cikgu, saya angkat. Dah siap. Okey, boleh buka sikit. Okey, dah. Okey, cantik. Pandai Mira. Saya masukkan dalam pasu. Dah, seterusnya. Okey, letak kat tengah-tengah Mira. Okey, dah. Ibu Ainul dah okey? Dah, settle. Okey, seterusnya masukkan lagi medium tanaman di sekeliling anak pokok. Sehingga 2 ke 3 cm daripada permukaan pasu. Okey, kita tak boleh masuk medium tanaman penuh tau. Kenapa, cikgu? Okey, nanti menyukarkan aktiviti penjagaan tanaman seperti menyiram dan membaja. Okey. Okey, masukkan. Okey, boleh Mira? Boleh. Cikgu, tanah yang digunakan ni kena guna tanah macam mana cikgu? Okey, bagus soalan Mira. Okey, tanah ni kita gunakan tanah yang terdiri daripada tanah lom, tanah yang mempunyai pH antara 5 hingga 7. Baik untuk pokok. Yang kedua, kita perlu ada bahan organik. Bahan organik bertindak sebagai baja.
Dan seterusnya kita kena ada pasir sungai. Pasir sungai. Okey, digaul sehingga sebati. Macam nak masak pula cikgu. Betul, tanam pokok pun mesti kena sebati untuk memudahkan pokok menyerap nutrien. Okey, dah siap belum? Cikgu punya dah siap. Betul ke ni? Okey, betul. Alright. Saya cikgu betul tak saya buat? Mira letak lagi sikit lagi. Saya letak sikit lagi Okey. Okey. Alamak, dah termasuk dalam tu cikgu. Okey, tak apa cikgu. Okey. Teruskan cikgu. Okey, seterusnya kita keluarkan polybag daripada anak pokok. Okey. Okey, boleh? Boleh. Okey, cikgu So, kita keluarkan. macam mana? Keluar, tarik je terus. Oh, tarik je. Tarik pokok kita ni kecil je. Tarik je betul, terus. boleh keluar. Okey, kalau susah kita boleh potong di sebelah tepi polybag. Okey, saya cuba keluarkan saya punya. Cuba keluarkan. Okey. Okey, kan dah cantik tu. Okey. Okey, kalau medium tanaman kita ada kurang, kita boleh tambah lagi sedikit lah. Okey. Cikgu, saya tarik. Kalau saya tak tarik ke atas, saya potong tepi dia boleh tak cikgu? Boleh potong tepi Saya pun boleh boleh. potong tepi dia kan? Saya Okey. potong tepi dia. Okey, langkah seterusnya kita kena padatkan sikit medium tanaman yang dalam pasu dengan menggunakan tangan. Okey, agak susah sikit cikgu. Takutlah guna pisau bahaya kan cikgu? Saya koyak Mira je boleh lah tarik je macam ni. terus. Mira boleh tarik je terus. Okey, oh, tak Tarik je, rosak apa. ya kita Tak punya. rosak Oh. pokok. Okey, ni adalah pokok semusim. Dia batang dia lembut. Pakar dia tu kan. Dia mesti tahu Okey. punya lah. Okey, batang dia tidak berkayu. Okey. Okey, seterusnya langkah penjagaan tanaman. Okey, kita perlu siram tanaman kita sebanyak 2 kali sehari, pagi dan petang mengikut keperluan. Okey. Pembajaan yang sistematik juga menjamin pertumbuhan pokok yang cepat dan pokok tumbuh dengan subur. Maksudnya Okey. kena baja jugalah ni. Okey, kena baja juga. okey. Kita kena cari baja yang sesuai. Kalau pokok jenis berbunga, baja berbunga. Kalau jadi pokok berdaun, kena cari baja untuk daun. juga. Okey. Okey. Kalau yang pokok macam ni, berbunga dan berdaun macam ni? Okey. Untuk pokok berbunga dan berdaun, untuk peringkat awal, pakai baja subur. Baja untuk daun saja dulu. Baik. Okey. Okey, cikgu. Okey, seterusnya kita siramlah. Boleh siram anak Boleh. pokok kita? Boleh, Okey, cikgu boleh. siram dulu ya. Okey. Okey, penyiraman mesti membasahi seluruh medium tanaman kita. Alright. Okey. Okey. Saya pula. Okey. Saya siram pokok saya. Kita siram. Kalau siram ni kan cikgu perlu sampai air keluar dari pasu ke cikgu? Okey, Ke macam untuk mana? permulaan tanaman, memang kita kena siram sampai air keluar ikut lubang saliran kat bawah. Okey. Okey, saya dah siap siram. Okey, Ainul. Okey. Cikgu Ainul pula. Alright. Okey, dah settle. Okey, kalau kita dah siap ni, kita nak buat apa lagi? Kalau kita dah siap ni, kita dah baja dia. Kita letak dia dekat tempat yang betul kot cikgu? Okey, bagus. Okey, okey. kita akan letak pokok yang kita dah tanam ini di tempat yang betul untuk menampakkan tempat kita jadi cantik. Okey. Okey, contoh tempat ya. Jom kita Okey. angkat pokok Jom kita. cikgu. Wow, berat juga ni. Boleh tak? Boleh. Okey, Mira letak kat sana. Saya Sana letak kat mana rak cikgu? cantik. Saya letak kat sini ya. Saya Mira letak kat tengah-tengah tu boleh? Tengah-tengah boleh. Ni saya punya tempat. Pelan-pelan sikit, Mira. Okey. Okey, saya punya pokok dah siap. Okey, kemudian cikgu punya Okey. pula. Cikgu letak sinilah, Ainul letak sana. Okey. Dan juga cikgu Ainul punya. Dekat Wow. sini. Okey, cantik tak Ainul Okey. dengan Mira? Cantik. Okey cikgu, kita pergi sana. Okey, jom. Okey, tugas kita belum selesai. Okey, tugas kita belum selesai. Kita ada lagi cikgu satu lagi tugas untuk memastikan tempat kerja kita bersih dan alatan disimpan di tempat yang betul. Baik. Jadi itulah dalam tanaman pokok ni bukan tanam sesuka hati saja kan cikgu? Ya, betul. Kena ikut dia punya dia pun ada SOP dia lah Okey, kan. Dia pun ada langkah-langkah dia juga. Okey. Okey. Tanaman yang betul. Okey, Kan? Baik. kalau kita nak tahu tanam pokok dengan betul, kita tanyalah petani. Betul. Okey, kalau kita... Cikgu Zuhairi nak tanya sikit lah. Ya, Ada saya. orang cakap pokok ni boleh stres Okey, betul. Pokok juga boleh stres. Tetapi sebelum kita nak pindahkan sebenarnya, Baik. kita kena simpan 2-3 hari kat rumah sebelum kita pindahkan ke dalam pasu. Wah, macam tu rupanya tips dia. Okey cikgu, itu tadi cikgu Zuhairi dah tunjuk bagaimana cara nak tanam pokok. Sekarang ni ada satu lagi video yang tunjukkan cara untuk penanaman pokok juga cikgu. Jadi kita minta adik-adik untuk tengok dulu video itu dan kita berhenti berehat seketika.
tangan, pisau, penyiram, paku tanah liat, pokok hiasan, medium tanaman. Sedar tak sedar kita dah berada di segmen yang terakhir, sedikit rumusan daripada murid-murid di rumah yang menonton kita punya tajuk kita hari ini, iaitu murid-murid dari SMK Orchid Desa dan juga dari SMK Seri Mahkota. Ayo kita saksikan terlebih dahulu. Hai semua, nama saya Mak Soyeng. Saya bersekolah di SMK Orchid Desa, Kuala Lumpur. Hari ini saya akan menceritakan tentang kepentingan tumbuhan hiasan. Tumbuhan hiasan boleh mencantikkan kawasan rumah. Selain itu, ada juga tumbuhan hiasan yang boleh dimakan. Contohnya tumbuhan hiasan jenis sayur-sayuran. Tumbuhan hiasan juga boleh dijual sebagai sumber pendapatan. Kraft tangan yang dibuat daripada tumbuhan hiasan boleh dijual atau dijadikan hiasan di rumah. Itu saja untuk kali ini. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka bin Muhammad Razan dari PPI SMK Seri Mahkota. Hobi saya menanam pokok hiasan. Ni namanya pokok penutup bumi. Ni pokok jasmin. Ni pokok hati-hati. Ni pokok palma. Ni pokok orkid. Ni pokok ros. Ni pokok lidah buaya. Saya jaga pokok ini dengan baik. Saya siram 2 kali sehari. Saya bagi 1 kali seminggu. Sekian, terima kasih. Baiklah murid-murid, hari ini kita telah sama-sama belajar mengenai tumbuh-tumbuhan hiasan. Tumbuhan hiasan adalah tumbuhan yang boleh mencantikkan kawasan dan menceriakan persekitaran kita.
Kita akan merasa tenang dan gembira apabila melihat suatu pemandangan yang dipenuhi dengan tumbuhan yang berbagai warna, bentuk dan rupa. Tahukah murid-murid makna tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan adalah benda hidup yang mempunyai batang, daun, dahan dan akar. Ia memerlukan cahaya, air, udara dan makanan untuk hidup sama seperti kita. Tumbuh-tumbuhan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Tumbuh-tumbuhan berbunga seperti bunga mawar, bunga raya dan pokok rambutan juga pokok sayur sawi yang kita makan. Tumbuhan tidak berbunga seperti pokok paku pakis, pokok lidah buaya, lumut dan cendawan. Apa yang kita boleh buat dengan tumbuh-tumbuhan ini ya? Kita boleh gunakannya untuk menghasilkan kolaj buku scrap dan juga sebagai hiasan rumah kita seperti yang kita belajar hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat memanfaatkan apa yang kita belajar ini dalam kehidupan harian. Ingat ya, dengan adanya tumbuh-tumbuhan ini, kita dapat menghirup udara yang segar. Baik, itulah dia rumusan yang diberikan oleh murid-murid cikgu berdua kan. Sangat indah rumusan yang mereka kongsikan. Baik cikgu, itu rumusan daripada mereka. Bagaimana pula sedikit rumusan daripada cikgu? Silakan cikgu. Okey, kita sepatutnya bersyukur dan mestilah menghargai tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Betul tu. Macam mana Cikgu Suhairi? Okey, tumbuh-tumbuhan selain daripada menjadi nadi kepada kita, tumbuh-tumbuhan juga membekalkan makanan dan pendapatan kepada kita. Sebagai cikgu, contoh cikgu anak petani, jadi cikgu membesar dengan hasil daripada tumbuh-tumbuhan. Wah, baik. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga kepada murid-murid yang berada di rumah. Ingat, tumbuhan tu merupakan nadi juga kepada kita. Baik cikgu. Okey, Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didik TV KPM